Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pagi ni kita akan tengok tajuk 4.2 dan juga 4.3. Okey, untuk yang pertama kita tengok 4.2. Okey, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, jadi terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, yang pertama, seperti mana rujuk buku teks muka surat 125. Yang pertama adalah suhu bahan tindak balas. Suhu bahan tindak balas. Jadi, bila suhu bahan tindak balas ini meningkat, maka kadar tindak balas akan meningkat. Faktor yang kedua ialah kehadiran mangkin. Apabila mangkin digunakan dalam satu tindak balas, kadar tindak balas tersebut akan meningkat. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi kadar tindak balas adalah kepekatan bahan tindak balas. Apabila kepekatan bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas juga akan meningkat. Untuk faktor yang keempat ialah tekanan. Tekanan tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas sahaja. Jadi apabila tekanan meningkat, kadar tindak balas dengan bahan tindak balas yang berada dalam keadaan gas tadi akan meningkat. Faktor yang kelima dan faktor terakhir ialah saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal. Saiz bahan tindak balas yang berbentuk pepejal. Jadi apabila saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal tadi berkurang, maksudnya semakin kecil, maka kadar tindak balas akan meningkat. Seterusnya kita akan tengok kepada subtopik yang kedua. Hari ini kita nak tengok 4.3, iaitu aplikasi konsep kadar tindak balas. Rujuk ni pada buku teks awak. Rujuk pada buku teks awak. Saya scroll ni pada muka surat 134. Pada muka surat 134. Kalau boleh lihat pada muka surat 134 tu diberi contoh alat yang mengaplikasikan konsep kadar tindak balas kat situ ialah peti sejuk. Jadi dalam kehidupan harian kita, dan saya percaya setiap orang ada peti sejuk kat rumah kan. Jadi dalam kehidupan harian kita, peti sejuk dia akan berfungsi untuk menurunkan suhu makanan dan minuman. Jadi kalau kita beli makanan ke minuman, boleh kita masuk dalam peti sejuk. Setelah beberapa ketika kita buka balik peti sejuk, kita ambil makanan ataupun minuman kita tadi, kita dapati makanan dan minuman tadi suhu dia akan jadi lebih sejuk ataupun suhu dia menurun. Berbanding dengan yang sebelum kita masukkan dalam peti sejuk. Jadi peti sejuk ni berfungsi untuk menurunkan suhu makanan dan minuman yang di dalamnya. Kenapa? Adalah untuk melambatkan makanan tadi menjadi rosak. Melambatkan proses makanan ataupun minuman tadi jadi rosak. Kenapa makanan ataupun minuman tadi lambat rosak bila kita masuk dalam peti sejuk? Sebab bila kita masukkan makanan atau minuman dalam peti sejuk tadi, mikroorganisma tidak dapat tumbuh ataupun membiak pada suhu yang rendah. Ini kita dah belajar dalam bab yang pertama dulu. Jadi kita tengok aplikasi lain yang berkaitan dengan kadar tindak balas. Yang pertama kita lihat kepada proses Haber, muka surat 135. Proses Haber ialah proses penghasilan Proses Haber ialah proses penghasilan amonia. Dalam proses Haber, campuran gas nitrogen dan gas hidrogen adalah dalam nisbah 1:3, iaitu 1 untuk nitrogen dan 3 untuk hidrogen. Kita dalam proses Haber kita akan gunakan suhu 450 hingga 550 darjah Celsius pada tekanan 200 atmosfera. Dan dialirkan melalui serbuk ferrum, yang mana ferrum ni berfungsi sebagai mangkin untuk menghasilkan amonia. Kalau awak lihat dalam kotak yang berwarna orange tu, itu adalah persamaan tindak balas penghasilan amonia.
Okey, nitrogen bertindak balas dengan hidrogen menghasilkan amonia. Okey, lihat ya gambar rajah penghasilan amonia melalui proses Haber, di mana dalam proses penghasilan amonia ni diperlukan yang pertama suhu yang tinggi. Okey, suhu yang tinggi 450 hingga 550 darjah Celsius. Yang mana disebutkan tadi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas tadi, bila suhu tinggi kadar tindak balas akan jadi lebih cepat, dan kemudian campuran gas nitrogen dan hidrogen tadi dimampatkan pada pada tekanan 200 atmosfera. Okey, bila tekanan tinggi maka kadar tindak balas akan jadi lebih cepat. Kemudian dimasukkan dalam reaktor adalah serbuk ferrum yang bertindak sebagai mangkin. Yang mana saya terang tadi. Okey, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, jika ada mangkin maka kadar tindak balas menjadi lebih cepat. Okey, itulah dia proses penghasilan amonia melalui proses Haber. Okey, seterusnya yang kedua adalah proses sentuh. Okey, dalam proses sentuh, sulfur dibakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas sulfur dioksida. Okey, tindak balas ni adalah sulfur bertindak balas dengan oksigen menghasilkan sulfur dioksida. Okey, gas sulfur dioksida dicampur dalam udara berlebihan pada suhu 450 pada tekanan 1 atmosfera dan dialirkan melalui vanadium oksida yang berfungsi sebagai mangkin untuk menghasilkan gas sulfur dioksida. Okey, jadi gas sulfur dioksida ini dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk membentuk oleum. Okey, oleum seterusnya dicairkan dengan air untuk menghasilkan asid sulfurik pekat. Jadi kalau lihat kepada proses sentuh iaitu proses penghasilan asid sulfurik ini, okey, proses sentuh ialah proses penghasilan asid sulfurik. Kita lihat dekat situ dia akan menggunakan suhu yang tinggi 450. Okey, 450 darjah Celsius. Jadi bila suhu tinggi kadar tindak balas akan meningkat. Kemudian diguna mangkin ya, yang mangkin dalam proses sentuh ialah vanadium oksida. Jadi bila ada mangkin kadar tindak balas akan meningkat. Okey, jadi itulah prosesnya. Jadi kalau lihat kepada muka surat 136, okey, diringkaskan dekat situ faktor yang meningkatkan kadar tindak balas dalam dua proses yang saya sebutkan tadi, proses Haber dan proses sentuh, iaitu 3 benda. Iaitu dari segi suhu, tekanan dan mangkin. Okey, boleh lihat dekat situ untuk proses Haber suhu 450 hingga 550 darjah Celsius, tekanan 200 atmosfera dan mangkinnya adalah serbuk ferrum. Manakala bagi proses sentuh, okey, suhunya adalah 450 darjah Celsius, tekanannya adalah 1 atmosfera dan mangkinnya adalah vanadium oksida. Okey, jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa dan sambung lagi untuk kelas yang berikutnya. Okey, terima kasih.